Dewan, keluarga merupakan orang yang mempunyai perhubungan keturunan antara satu sama lain. Peranan individu terhadap keluarga mempunyai banyak cabang, seperti tanggungjawab terhadap ibu bapa. Seorang anak bertanggungjawab mematuhi, menghormati dan membantu ibu bapanya. Jika individu berkenaan seorang bapa adalah menjadi tanggungjawabnya untuk memberi perlindungan, nafkah, kasih sayang dan dididik kepada anak dan isterinya. Individu berkenaan dalam membentuk ahli keluarganya. Sekarang, saya ingin menerangkan tentang keluarga bahagia. Apakah itu keluarga bahagia? Bahagia atau derita kehidupan sesebuah keluarga bermula dari rumah. Perkataan bahagia melambangkan sesuatu yang indah dan menyeronokkan. Kebahagiaan boleh dihubung-kaitkan bukan saja dengan tingkat pencapaian kebendaan, tetapi lebih memaknakan kepada rasa keseimbangan yang mendalam terhasil dari jiwa yang tenang. Seterusnya, di antara tanggungjawab individu terhadap keluarga ialah memberi kasih sayang. Kasih sayang memberi pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Kasih sayang merupakan satu cetusan emosi terhadap sesuatu atau seseorang. Ia melibatkan suasana, sikap dan harapan seseorang atau sesuatu yang lain. Jangan menyembunyikan perasaan cinta dan kasih sayang, dan perasaan itu perlulah disokong melalui hadiah dan pemahaman yang ikhlas. Tanggungjawab individu yang kedua ialah mengingati tarikh-tarikh penting dalam keluarga. Berusaha mengingati tarikh-tarikh istimewa setiap ahli keluarga seperti ulang tahun, perkahwinan, hari lahir dan sebagainya. Jika seorang individu gagal mengamalkan tanggungjawabnya terhadap keluarga, boleh membawa kesan, iaitu penderaan fizikal dan mental, pengabaian ibu bapa yang telah tua dan sebagainya. Terima kasih. Halo, nama saya ialah Royson Francis Patrick, matriks nombor 10 Dipen 21F 1077, dan saya ingin ceritakan tentang isu pengabaian ibu bapa yang tua. Pada pendapat saya, isu pengabaian ibu bapa yang tua tidak begitu berleluasa kini, tetapi tidak dinafikan bahawa ia masih merupakan satu isu yang dihadapi oleh masyarakat kita. Isu ini merupakan satu isu yang muncul disebabkan kegagalan untuk mengamalkan tanggungjawab individu untuk menghormati ibu bapa dan keluarga. Persoalannya ialah mengapakah pengabaian ibu bapa yang tua berlaku? Terdapat beberapa faktor. Yang pertama ialah masyarakat moden kini lebih mementingkan dan mengejar kebendaan dan kekayaan daripada nilai kasih sayang. Dengan kelulusan tinggi yang dimiliki oleh sebilangan besar anak-anak zaman ini menjadikan mereka begitu memfokuskan pandangan dan pemikiran mereka kepada kerjaya semata-mata bagi membina kejayaan hidup dengan pangkat, gelaran dan jawatan yang bergerak seiring dengan usaha dan komitmen mereka terhadap kerjaya. Keadaan ini menjadikan anak-anak zaman ini tidak ada lagi peruntukan masa untuk ibu bapa. Lebih teruk lagi, keadaan ini juga menyebabkan ada orang tua yang tidak menaruh sebarang kepercayaan bahawa anak mereka akan sanggup menjaga sakit pening mereka, lantas sanggup tinggal di rumah orang-orang tua kerana lebih mempercayai orang lain untuk menjaga mereka daripada anak kandung mereka sendiri. Namun begitu, tidak dinafikan ada di antara kita masih menyayangi warga tua sebagaimana mereka menyayangi diri mereka sendiri. Golongan inilah yang dikatakan masyarakat terpelajar sebenarnya. Selain itu, faktor lain ialah anak-anak yang tidak mempunyai rasa bersyukur. Anak-anak sering memandang ringan terhadap orang tua mereka. Mereka menganggap ibu bapa yang telah tua tidak berguna dan berjasa lagi. Mereka tidak terfikir tentang jasa-jasa yang telah diberikan oleh ibu bapa mereka sehingga anak-anak dapat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati hari ini. Ingatlah, mereka amat berpengalaman dan segala pandangan, nasihat
serta tunjuk ajar mereka patut dihargai dan dijadikan pedoman hidup. Dari aspek lain pula, punca pengabaian warga tua juga disebabkan oleh tindakan ibu bapa itu sendiri. Pengabaian terhadap ibu bapa mungkin disebabkan pengalaman anak-anak itu sendiri di alam kanak-kanak. Mungkin semasa kecil, kedua-dua ibu bapa mereka bersikap bengis, suka mendera, maka anak-anak akan bertindak balas dan menyimpan perasaan dendam terhadap kedua-dua ibu bapa mereka yang dianggap kejam itu. Sekarang saya ingin tanya, adakah anda fikir tentang kesan jika isu pengabaian ibu bapa yang tua semakin berleluasa? Terdapat pelbagai kesan jika isu pengabaian ibu bapa yang tua menjadi lebih serius. Antaranya ialah mencemarkan imej negara. Sekiranya ramai ibu bapa hidup melarat, merayau-rayau dan mengemis di khalayak awam, imej negara akan terjejas, terutama di kalangan para pelancong, kerana melambangkan masyarakat Malaysia telah semakin terhakis perasaan prihatin, hormat dan menyayangi golongan tua. Selain daripada itu, kesan pengabaian ibu bapa yang tua ialah runtuh nilai agama dan adat resam. Keluarga yang mengabaikan ibu bapa telah menafikan hak dan keperluan ibu bapa untuk dilindungi dan dihormati. Nilai kasih sayang dan menghargai jasa ibu bapa yang telah luntur boleh mengakibatkan bukan sahaja masalah menghantar mereka ke pusat jagaan, malahan melakukan kekejaman terhadap mereka seperti memukul, menendang, merampas harta benda dan membunuh. Konsep ketaatan dan hormat kepada orang tua telah ditindak dan diperdulikan dan diamalkan oleh keluarga. Dan adat resam serta budaya murni masyarakat akan tercemar sekiranya warga emas ini diabaikan. Kesan lain ialah tekanan emosi. Ibu bapa yang terabai akan mengalami tekanan emosi kerana diabaikan. Mereka yang mengalami penyakit kronik seperti penyakit stroke, kanser dan kecacatan fizikal akan lebih tertekan kerana menguruskan diri sendiri. Apakah yang kita boleh lakukan untuk memastikan isu ini terkawal? Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil. Langkah pertama ialah menitik beratkan mata pelajaran pendidikan sivik atau pendidikan moral. Hal ini dapat memupuk dan meningkatkan kesedaran moral dalam kotak fikiran anak-anak Malaysia, sekaligus menyedari mereka bahawa adalah tanggungjawab mereka untuk menjaga ibu bapa. Selain itu, langkah yang boleh diambil ialah mewujudkan undang-undang khusus terhadap pengabaian orang tua. Ketiadaan akta khusus dan kerangka undang-undang yang terbatas bagi melindungi warga tua di negara ini menyebabkan kes penderaan serta pengabaian ibu bapa sukar dikenal pasti. Oleh itu, undang-undang yang tegas perlu digubal untuk memastikan isu tersebut dapat dikawal. Di samping itu, langkah yang boleh dilakukan ialah anak-anak haruslah diberikan didikan agama dan pendedahan dari awal lagi tentang menghormati ibu bapa. Anak-anak yang diberikan didikan agama dari kecil lagi akan dapat mengelakkan daripada ibu bapa disisih. Anak-anak yang mempunyai asas agama akan ada rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas menjaga ibu bapa yang tua. Selain didikan agama yang diterapkan kepada anak-anak sejak kecil lagi, pendidikan moral juga perlu diterapkan di sekolah rendah dan sekolah menengah. Langkah terakhir yang saya ingin terangkan tentang ialah mengadakan kempen kesedaran tentang masalah yang berkaitan ibu bapa yang tua. Pihak kerajaan harus mengadakan kempen kesedaran tentang masalah yang berkaitan ibu bapa yang tua, seperti mengadakan Hari Ibu dan Hari Bapa. Hari Ibu dan Hari Bapa harus disambut bagi menyanjung dan mengingati jasa dan pengorbanan mereka. Melalui Hari Ibu Bapa dan Hari Bapa ini, ia sikit sebanyak akan menyedarkan golongan anak-anak yang tidak mempedulikan ibu bapa mereka. Kesimpulannya, masalah pengabaian ibu bapa yang tua masih lagi di tahap rendah.
Namun, perbuatan anak-anak tempatan seumpama itu tidak dapat diterima. Masyarakat di negara ini bahkan sangat memalukan dan dikesali. Oleh itu, setiap anak-anak hendaklah sentiasa menghormati dan menjaga kebajikan kedua-dua ibu bapa dan dengan memberikan kasih sayang dan memastikan kesopanan hidup memperkajami. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Yogi Seren, anak lelaki Muniandi dan nama matrik saya ialah 10 DET 21F1058. Saya ingin mengupaskan isu pendarahan fizikal dan mental. Pendarahan yang dilakukan terhadap kanak-kanak boleh terjadi dalam pelbagai bentuk, sama ada pendarahan fizikal, seksual, pengabaian fizikal, pengabaian emosi ataupun pendarahan psikologikal. Selain itu, pendarahan kanak-kanak merupakan perbuatan yang sangat keji yang dilarang keras oleh setiap agama. Persoalannya, apakah punca-punca berlaku pendarahan fizikal dan mental? Faktor permasalahan ekonomi keluarga juga menjadi salah satu punca berlakunya pendarahan. Hal ini merujuk peningkatan harga barang dan pembayaran kos-kos yang tertentu merupakan permasalahan yang memberi kesan negatif dalam rumah tangga. Hal ini kerana apabila ekonomi keluarga tidak seimbang, tekanan dalam kehidupan akan berlaku kepada ibu bapa sehingga mereka sanggup memaksa anak-anak melakukan perbuatan mengemis dalam usia yang kecil bagi meringankan bebanan tanggungjawab mereka. Faktor kemiskinan kekeluargaan itu sendiri disebabkan kesusahan dan kesempitan terjadi menimbulkan tekanan kepada ibu bapa atas sebab kemiskinan yang berlaku terhadap mereka. Bahkan dengan kewujudan anak-anak tersebut akan menambahkan lagi kepayahan dan kesempitan mereka mencari keperluan serta kelengkapan yang diperlukan oleh kanak-kanak tersebut. Maka secara tidak langsung akan wujud kecuaian dan pengabaian ibu bapa terhadap kanak-kanak itu sendiri, di mana ibu bapa itu sanggup membiarkan anak-anaknya dalam keadaan tidak terurus dan kelaparan setiap masa. Ada juga ibu bapa membiarkan anak-anak mereka mencari kelengkapan dan keperluan sendiri di merata tempat tanpa menghiraukan dan memantau setiap perkara yang dilakukan. Selain daripada itu, penyakit mental dan gila merupakan salah satu punca atau faktor berlakunya pendarahan terhadap kanak-kanak. Masalah mental atau dikenali sebagai penyakit mental berlaku atas sebab-sebab tertentu dan kadang-kala tidak didapati punca berlakunya penyakit ini. Kebanyakan masalah penyakit mental ini sering dikaitkan dengan masalah-masalah yang pernah berlaku ke atas ibu bapa atau yang trauma dengan kehidupan zaman silam mereka. Permasalahan mental yang tidak sehat ibu bapa ini akan menyebabkan kanak-kanak sering didera dan diabaikan walaupun kesalahan yang dilakukan adalah satu perbuatan kecil. Sehubungan dengan itu, permasalahan mental juga berlaku apabila keadaan ibu bapa itu sendiri yang menghadapi dan mempercayai dengan perkara-perkara pelik sehingga anak menjadi korban. Manakala bagi ibu bapa yang menghadapi penyakit gila, kanak-kanak sering terabai dalam pelbagai keadaan dan masa. Keadaan gila sama ada sekejap atau selama-lamanya akan sentiasa memberi kesan kanak-kanak dari segi keselamatan, kehidupan, keperluan diri dan berbagai-bagai lagi. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak sering terbiar di jalan, malahan juga mereka mudah terjebak dengan gejala-gejala sosial negatif. Terdapat pelbagai kesan-kesan yang akan berlaku akibat kes-kes pendarahan. Kesan-kesan ini terbahagi kepada dua, iaitu kesan terhadap pendera dan terhadap mangsa pendarahan. Yang pertama sekali adalah kesan bagi pendera. Jika dilihat daripada kesan terhadap pendera, pendera berkemungkinan akan bertindak dengan lebih agresif dari semasa ke semasa. Hal ini kerana tindakannya dalam kes pendarahan yang dilakukannya terdahulu tidak mengakibatkan kesan yang buruk ke atas dirinya. Jadi tidak mustahil pendera akan menjadi jauh lebih agresif dan tidak lagi mengenal mangsanya. Pendera juga berkemungkinan merasa tekanan emosinya hanya didapat lepaskan dengan melakukan keganasan ke atas individu lain. Oleh itu menyebabkan dirinya
perilakunya lebih cenderung untuk melakukan penderaan berulang-ulang kali. Selain itu, juga mengakibatkan pendera lebih cenderung untuk melakukan kes-kes penderaan yang lebih agresif dan melibatkan lebih ramai mangsa dan merebakkan dalam masyarakat. Kesan bagi mangsa pendarahan adalah penderaan kanak-kanak akan menyebabkan berlakunya gangguan emosi dan mental khususnya kepada mangsa itu sendiri. Ia juga akan membuatkan kanak-kanak tersebut trauma dan berasa diri tidak disayangi. Kesannya, kanak-kanak akan menunjukkan satu perubahan drastik seperti murung, suka menyendiri atau menjadi lebih pasif. Bukan itu sahaja, ini secara tidak langsung akan membuatkan prestasi pembelajaran mereka merosot. Keadaan ini secara tidak langsung akan membuatkan pelajar menjadi malas dan malu ke sekolah disebabkan kecederaan yang mereka alami, sama ada penderaan itu dilakukan oleh ibu bapa itu sendiri ataupun pembantu rumah. Selain itu, penderaan kanak-kanak juga menyebabkan kerosakan psikologi, iaitu kerosakan dan kecacatan yang berlaku pada proses perkembangan serta kerencatan pada potensi perkembangan dan kreatif mental kanak-kanak itu. Proses perkembangan mental yang penting ialah kecerdasan, ingatan, pengenalan, fokus tumpuan, penguasaan bahasa, perkembangan dan moral seterusnya. Apabila berlaku kerosakan, kecacatan dan kerencatan pada proses perkembangan tidak kira serta-merta atau kemudian akan menyebabkan kerosakan pada tingkah laku, fungsi kognitif, efektif dan fungsi fizikal kanak-kanak berkenaan. Kesemua ini menunjukkan bahawa perkembangan emosi dan psikologi kanak-kanak walaupun diuraikan secara berasingan tetapi berhubung kait antara satu sama lain dan perlu dinilai dalam pemeriksaan klinikal pada kanak-kanak. Memandangkan kes penderaan kanak-kanak semakin meningkat, maka masalah ini perlu dibendung dan diatasi dengan segera, mencegah lebih baik daripada mengubati. Persoalannya, apakah langkah-langkah yang boleh diambil? Salah satu daripada cara untuk mengatasinya adalah dengan mengadakan kempen keluarga bahagia bagi menyedarkan ibu bapa tentang tanggungjawab mereka. Selain itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Masyarakat dan Keluarga telah mengadakan pelbagai program untuk mengukuhkan ikatan kekeluargaan dan kasih sayang dalam kalangan masyarakat. Kempen Masyarakat Penyayang atau kempen Semakin Hari Semakin Sayang dilaksanakan untuk mengukuhkan institusi keluarga yang semakin rapuh sejak kebelakangan ini. Semestinya setiap orang mengidam-idamkan keluarga bahagia kerana keluarga adalah segala-galanya bagi kita. Tanpa keluarga tercinta, hidup pasti tidak bermakna. Sesungguhnya kita memerlukan insan-insan tersayang di samping kita. Jadi dengan adanya kempen ini sedikit sebanyak boleh mengelakkan daripada berlakunya kes penderaan kanak-kanak. Satu lagi aspek penting dalam menangani masalah ini adalah melalui sesi bimbingan dan kaunseling. Pasangan yang berhasrat untuk berumah tangga diwajibkan untuk menghadiri sesi-sesi ini. Bimbingan dan kaunseling ini bertujuan untuk menyedarkan mereka akan tanggungjawab selepas berkahwin. Alam perkahwinan atau berkongsi hidup jauh berbeza dengan kehidupan berbujang. Hakikat ini harus difahami secara mendalam. Perkara yang lebih utama ialah mereka harus sedar akan kesusahan dan tanggungjawab apabila mempunyai anak. Pendedahan seperti ini perlu agar pasangan yang baru berkahwin lebih bersedia untuk menghadapi sebarang kesulitan. Selain itu, kemampuan dari segi keuangan patut dititik keberatkan. Kelas-kelas, bimbingan dan kaunseling ini boleh membimbing pasangan untuk menghadapi sebarang masalah. Pasangan yang baru berkahwin juga boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada kaunselor-kaunselor atau pakar-pakar psikologi. Dalam dunia yang serba canggih ini, bimbingan seperti ini sangat perlu dalam menangani penderaan ini. Langkah yang terakhir adalah pelbagai pihak telah bersinergi untuk menangani masalah tersebut daripada berlaku, namun tetap mengampakkan kerana tidak begitu efektif. Hal ini terbukti apabila pendarahan kanak-kanak semakin meningkat dari hari ke hari sehingga tahap yang kritikal. Bagi membendung masalah-masalah seperti ini daripada terus menular dalam kalangan golongan yang tidak bertanggungjawab ini,
Masyarakat sendiri haruslah memainkan peranan mereka untuk membantu mengatasi gejala-gejala tersebut. Masyarakat haruslah membuang sikap bagai henau dalam berlukar, melepaskan pucuk masing-masing dengan mementingkan diri sendiri sehingga mengabaikan keadaan di sekeliling mereka. Oleh sebab itu, masyarakat haruslah menanamkan sikap jaga tepi kain orang untuk mengetahui apa yang berlaku di sekeliling mereka, terutamanya dalam usaha membendung gejala-gejala sosial tersebut daripada berlaku dalam kalangan remaja atau muda-mudi pada zaman moden ini. Sementelahan pula, masyarakat haruslah mempunyai semangat kejiraan yang tinggi. Hal ini amat penting bagi mereka untuk saling mengambil peran serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Tambahan pula, perpaduan antara masyarakat dapat dikukuhkan lagi. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu membanteras gejala sosial daripada berlaku kerana adanya semangat bersatu padu dalam kalangan masyarakat. Salam sejahtera kepada Puan Nur Izzati, pensyarah khusus nilai masyarakat dan juga rakan-rakan saya sekalian. Nama saya ialah Wimalan Andrea Lelaki Morgan. Nama metrik saya ialah 10 DPM 21F1005. Hari ini, saya akan membentangkan tentang tanggungjawab individu terhadap ibu bapa dan ahli keluarga. Pengajaran yang saya peroleh dalam topik ini ialah peranan individu terhadap ahli keluarga mempunyai banyak cabang seperti tanggungjawab terhadap ibu bapa. Seorang anak yang bertanggungjawab akan sentiasa mematuhi, menghormati dan juga membantu ibu bapanya agar mereka dapat mengekalkan tanggungjawab diri mereka terhadap keluarga. Contoh seperti membantu ibu bapa untuk membersihkan rumah dan memberi salam kepada ibu bapa sebelum keluar ke sesuatu tempat seperti sekolah dan pusat tuition. Jika individu berkenaan merupakan seorang bapa, ia akan menjadi tanggungjawabnya untuk memberi perlindungan, nafkah, kasih sayang dan juga didikan kepada anak-anak dan juga isterinya. Selain itu, individu berkenaan akan membentuk ahli keluarga yang gembira dan bahagia jika berbuat demikian. Seterusnya, sebagai seorang individu dalam sebuah keluarga, kita haruslah sentiasa hidup dengan bahagia dengan ahli keluarga. Bahagia atau derita kehidupan sesebuah keluarga perlulah bermula dari rumah dengan didikan ibu bapa kepada anak-anak. Kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Perkataan bahagia melambangkan sesuatu yang indah dan menyeronokkan. Kebahagiaan boleh dihubung jalinkan bukan saja dengan tingkat pencapaian kebudayaan, tetapi perkara tersebut lebih menekankan kepada rasa keseimbangan yang mendalam yang terhasil daripada jiwa yang tenang seseorang individu. Contoh ciri-ciri keluarga yang bahagia ialah menginap di sebuah rumah yang selamat dan sempurna yang sesuai dengan ahli keluarga dan juga mengamalkan cara hidup positif seperti bersenam dan beriadah bersama ahli keluarga pada masa lapang. Sekarang, saya akan menghabiskan perbentangan saya dengan menyatakan kesimpulan untuk topik ini. Konklusinya, terdapat banyak peranan yang perlu dilaksanakan untuk menyemat sifat hormat menghormati dan juga sifat bertanggungjawab dalam diri kita sebagai individu dalam sesebuah keluarga yang bahagia untuk memupuk anak-anak supaya kaya dengan nilai-nilai murni seperti nilai bertanggungjawab dan nilai hormat menghormati ahli keluarga. Ibu bapa memainkan peranan yang penting di samping rakan-rakan dan juga para guru di sekolah. Obligasi ini bukan saja berlaku di rumah, tetapi ia perlulah berlaku di mana-mana saja kita berada, seperti sekolah dan juga rumah saudara mara. Ibarat peribahasa, masuk kandang kambing mengembek,
masuk kandang kerbau menguak. Nilai-nilai murni seperti nilai bertanggungjawab dan nilai hormat menghormati ini mustahak untuk menghasilkan masyarakat yang berminda kelas pertama dari segi mental dan fizikal mereka yang seimbang, di mana jati diri dan budaya mereka menjadi imej penting untuk negara kita bersaing dengan negara yang maju seperti Jepun, Germany dan juga Korea Selatan. Akhirnya, kita perlulah memainkan peranan masing-masing dalam hormat menghormati ibu bapa dan ahli keluarga dan juga mengamalkan nilai bertanggungjawab individu agar kita dapat hidup dengan gembira sepanjang hayat kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Nur Izzati dan juga rakan-rakan saya kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar perbentangan saya dan juga ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih.